Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sebuah sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya, berkata Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tidurkan si fulan dan bangunkan si fulan. Anim fulanan wa aqim fulanan. Hal ini ada dua penafsirannya, yakni dua wajah. Pertama, bangunkan si fulan, si pecinta, dan tidurkan si fulan, si orang yang tercinta. Orang pertama tadi telah mendakwa mencintaiku, maka aku mesti akan debatinya sehingga aku letakkannya di tempat yang benar. Sesudah berguguran semua dedaunan wujudnya dengan selain dari aku, aku dirikannya sehingga nyata bahawa dakwan itu betul, supaya kecintaannya itu betul dan hakiki. Dan tidurkan si fulan kerana dia sebenarnya adalah orang yang tercinta, sebab dia telah berusaha dengan penat lelah dan tiada apa pun yang disanjungnya sekarang selain aku sahaja. Telah terpadu kecintaannya itu buat aku dan sudah benarlah dakwaannya dengan bukti, dan tepatlah janjinya kepadaku. Sekarang telah datang giliranku kerana dia telah menepati janjinya kepada aku. Maka dia aku jadikan temanku, maka dia aku jadikan tetamuku. Dan tetamu itu tentulah tidak akan disuruh berbuat apa-apa pun dan tidak boleh dipenat lelahkannya. Aku tidurkannya di pangkuan kelembutanku dan aku dudukkan dia di meja hidangan limpahanku, dan aku menjadikannya bermesra dengan pendekatan kepadaku, dan aku raibkannya di tempat kemuliaanku. Bila benar kesayangan, gugurlah taklif, yakni kewajiban. Wajah yang kedua, yakni penafsiran yang kedua dalam hadis ini, tidurlah si fulan kerana sesungguhnya aku benci mendengar suaranya, dan bangunlah si fulan kerana aku suka mendengar suaranya. Hanya saja seorang pencinta itu menjadi orang yang dicintai bila dia sudah membersihkan hatinya dari segala yang lain dari Allah. Apabila telah sempurna tauhidnya, yakni pengesaannya, pengesaannya, sempurna tawakal dan imannya, sempurna juga yakin dan makrifatnya, ketika itu barulah dia boleh menjadi orang-orang yang dicintai. Semua anasi jahat akan hilang dari dirinya, lalu datang kesenangan menggantikannya. Umpamanya, siapa yang mencintai setengah raja akan terpengaruh dirinya itu dengan kecintaan itu, meskipun antaranya dengan raja itu ada jarak yang jauh. Dia akan berangkat menuju ke negerinya semata-mata untuk menemuinya, berjalan siang dan malam, menanggung segala macam susah dan takut di perjalanan, tidak sedap makan dan minum sehingga dia sampai di pintu raja.
Dan raja pula telah terlebih dahulu tahu tentang kedatangannya. Dan raja pun menyediakan anak buahnya untuk menyambut kedatangan pencinta itu. Lalu dibawanya ke tempat mandi untuk dibersihkannya. Dan dibuang semua kotoran yang melekat pada badan si pencinta itu. Dipakaikan dengan sebaik-baik pakaian. Disapukan badannya dengan wewangian. Kemudian barulah si pencinta itu dibawa menghadap raja. Maka raja pun menyambutnya dengan penuh kemesraan, berbicara dengannya dan bertanyakan hal ehwalnya. Dikahwinkan dengan secantik-cantik dayang-dayangnya. Diberikan segala macam kenikmatan yang ada di istananya. Maka menjadilah si pencinta itu orang yang dicintai raja. Apakah sesudah ini ada lagi sifat takut dan penat lelah? Ataupun dia tidak betah tinggal di istana raja dan hendak kembali ke negerinya yang asal? Mustahil dia akan meninggalkan tempat itu lagi dan kembali ke negerinya sesudah dia mendapat keutamaan yang luar biasa. Dan kini dia hidup aman bahagia. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir menghuraikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sisi para muhaqqiqin hadis ini tidaklah sabit, namun satu huraian yang baik bila beliau menyatakan Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril AS dengan berkata, anim fulanan wa akim fulanan. Tidurkan hamba-Ku ini dan bangunkan hamba-Ku ini. Baik, dalam hadis yang ringkas ini bila disebut Allah Subhanahu wa taala membangunkan sebagian hamba-Nya untuk melaksanakan dan melakukan ibadat dan ketakwaan, memberikan kepadanya segala sebab-sebab pendekatan, menanamkan dan mengurniakan kepadanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kecintaannya dia memburu cinta. Dengan kecintaan yang Allah letak dalam hati, maka dia mula bergerak mengambil segala sebab, mengambil segala ikhtiar, melakukan segala ibadat, melakukan segala taat untuk dia benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini memberi dua penafsiran. Bila Jibril AS diperintahkan oleh Allah bangunkan sebahagian, tidurkan sebahagian, ataupun bangunkan fulan itu, tidurkan fulan itu. Baik, bila kita tengok dalam nilai tidur dan jaga, untuk kita melakukan kebaikan maka kita perlu jaga. Bila mana kita tidur maka kita tak boleh buat kebaikan. Namun kadang-kala tidur itu lebih baik daripada orang yang jaga. Dan kadang-kala juga jaga itu lebih baik daripada orang yang tidur. Kalau kita mengambil penafsiran pertama, yang dimaksudkan oleh hadis ini sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir kita, penafsiran pertama, di kalangan hamba Allah Ta'ala itu ada dua golongan. Satu namanya murid, satu namanya arif. Sebagaimana kita terangkan semalam, murid daripada perkataan arada yuridu muridun. Apa maksud murid? Ya, orang Melayu dah guna perkataan tu lama dah, murid maksudnya pelajar. Tapi dalam istilah sufi, murid artinya orang yang berkehendakkan Allah. Maksudnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, ingin menjadi hamba Allah, ingin menjadi orang baik, ingin jadi orang soleh, tak mau lagi buat jahat atau ulang jahat, tak mau lagi berkawan dengan orang jahat atau mendampingi mereka. Orang ni ialah orang yang sudah berubah.
yang dimulakan dengan penyesalan, diikuti dengan taubat, dan dikuatkan dengan ilmu, dan dikukuhkan dengan musahabah, yakni bersahabat dengan orang baik-baik. Dan orang ini juga punya mujahadah, bersungguh dah dia buat baik. Artinya dia golongan murid. Pertama dia akan mula langkah para murid. Dia mula dengan menyesal. Dia melihat masa silamnya dengan segala kekeruhan, kehitaman, kejahatan. Kalau tidak kerana Allah menyelamatkan dia, pasti dia akan binasa. Maka menyesal dia atas hari-hari yang dilalui, yang penuh dengan kemaksiatan. Menyesal sungguh. Maka penyesalan ialah awal langkah kepada si murid. Siapa pun yang dia menyesal dengan kejahatan yang dibuat, dia berada dalam kelompok murid, yakni orang yang mula berkehendakkan Allah, orang yang mula nak kembali pada Allah, orang yang mula ingin mendekati Allah dan nak ubah diri dia. Langkah pertama dia ialah penyesalan. Yang kedua, langkah murid ini ialah taubat pada Allah. Maka dia pun berfikir mencari jalan macam mana nak taubat. Bermula dengan perkataannya bahawa aku bertaubat, ya Allah, aku dah tak nak buat. Sehingga kepada bimbingan untuk bertaubat. Imam dia solat taubat. Imam dia mula meninggalkan maksiat yang dibuat. Dia mula mencari cara-cara kebaikan yang perlu dilazimi. Baik, itu langkah kedua murid. Maka langkah ketiga dia ialah dia mula ingin menuntut ilmu. Murid ni dia mula nak menuntut ilmu. Dan kita tengok siapa pun nak baik, dia mula mencintai majlis ilmu. Dia mula cari majlis ilmu, imam online ke, offline ke. Dia mula mencari seorang yang alim. Barangkali Allah jumpakan dia dengan sealim-alim manusia. Barangkali. Dan barangkali juga dia jumpa dengan orang alim yang akan tunjukkan dia pada orang alim yang lain. Ada orang, waktu mana dia taubat, waktu mana dia mula mencintai ilmu, dia terus jumpa guru yang baik. Guru yang kita katakan ada belaka lah. Maka perjalanannya perjalanan yang singkat. Sebab dia dah jumpa seorang guru yang boleh memenuhi segala keperluan dia. Dia umpama dia berhajat pada barang, dia berhenti dekat mall besar. Dia berhenti kat mall besar, dalam tu ada belaka. Makan ada, minum ada, barang kunci ada, barang hardware ada. Kereta pun ada jual dalam mall. Beli yang mah semua ada. Maka pendek perjalanan dia. Dan barangkali juga dijumpa guru yang biasa. Guru yang macam kedai kunci. Namun dia dapat penuhi sebahagian keperluannya, tapi tidak semuanya. Maka perjalanannya lebih panjang. Akhirnya dia, tok guru ni akan tunjuk tok guru ni nak jumpa betul-betul guru yang memenuhi segala keperluan. Maka terserah macam mana orang tu lalu jalan. Macam kita tengok dalam sejarah sirah, sahabat waktu mana mereka jadi baik, mereka terus jumpa Rasulullah. Jalan mereka singkat. Ada kalangan sahabat, mereka tak direct jumpa Rasulullah, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Sebelum jumpa Rasulullah, sebagaimana kisah Salman Al-Farisi. Dia guru pada hari ni dulu, pada hari ni nak jumpa Rasulullah tu lama. Sampailah dia jadi hamba, ya, daripada kota Parsi sampailah ke kota Madinah, sehinggalah tahun kelima baru masuk Islam. Walau dia dah cari lama, dia jumpa Rasulullah tahun kelima. Ada yang saya katakan dia Islam je terus depan, diislamkan oleh Rasulullah sendiri, terus dengan Nabi SAW. Itu umpama perjalanan murid. Ada murid, dia terus jumpa guru yang memenuhi segala keperluan dia. Akidahnya ada, tauhid, fiqh, semua dia dah cukup lengkap. Maka perjalanan ni singkat lah. Dia tak boleh jalan jauh. Ada murid yang dia jumpa guru yang mengetahui sebahagian ilmu, tidak sebahagian lain. Maka dia perlu punya banyak guru, sehingga dia benar-benar punya ilmu yang menjaganya. Kemudian langkah murid
Seterusnya ialah daripada belajar dia mencipta sahabat. Dipanggil musahabah, musahabatul akhyar. Sebab dia waktu mana taubat dia dah tinggal kawan jahat. Sebab dia tak mungkin tinggal jahat dia melainkan dengan kawan sendiri, kawan-kawan jahat. Dia umpama seorang tak mungkin boleh tinggalkan arak, melainkan dia kena tinggal cawan-cawan dan botol-botol arak sekali. Sebab itu yang menyimpan arak. Dia nak tinggal jahat, yang menyimpan kejahatan tu kawan-kawan dia. Maka dia kena tolak kawan-kawan sekali. Maka dengan langkah yang ketiga, dia mula mencintai majlis ilmu, mula belajar ilmu, maka dia akan mencipta apa disebut sebagai kawan-kawan baik, musahabatul khair, atau disebut musahabatul akhyar. Dalam majlis ilmu dia jumpa sahabat dia, orang tu orang ni. Kemudian langkah seterusnya, maka dia akan musahabatul asyuyukh, dia akan mula bersahabat dengan guru dia. Dulu dia belajar dengan guru dia jauh-jauh, belajarlah, tapi dia belum bersahabat. Bila langkah murid seterusnya yang menunjukkan dia makin hampir dengan Allah, maka dia mula bersahabat dengan para gurunya, para ulama. Kali ini kawannya ialah para ulama. Dulu kawan dia orang baik-baik, orang soleh. Dia meningkat naik, dia mula berkawan dengan ulama. Dia berkawan dengan tok guru dia, dia berkawan kepada tok guru dia, dia berkawan dengan guru-guru, kenalan guru-guru dia. Maka dia berada pada satu tingkat lain, musahabatu al-ulama. Kemudian akhir sekali, langkah satunya yang disebut murid ialah dia mula melalui jalan mujahadah. Apa itu mujahadah? Dia mula bersungguh dalam buat ibadah, bukan main-main dah. Dia ada motivasinya sendiri. Dia tidak dilemahkan oleh apa pun. Dia punyai posisi, dia punyai prinsip, dia punyai kekuatan, dia punyai keyakinannya sendiri. Kesan daripada apa yang telah kita sebut daripada langkah-langkah para murid. Maka orang inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Allah Ta'ala berfirman pada Jibril, bangunkan hamba-Ku ini. Maka hamba-Ku ini benar-benar ingin mencintai-Ku, maka bangunkan dia. Maksud bangun di sini bukan bangun tidur. Artinya jiwanya senantiasa ingin menambahkan kebaikan dan dia tak pernah berhenti. Ini yang disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazidul mu'min umruhu illa khairah. Orang beriman umurnya sentiasa menambahkan kebaikan. Maksudnya umur-umur ke depan dia makin banyak kebaikan dia buat. Maka ini dimaksudkan bangunkan hamba-Ku. Dia seperti tidak pernah nampak penat, dek banyak buat baik. Dia tu buat baik. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukannya menunjukkan kesungguhan dia. Segala pintu kebaikan didatanginya. Segala jalan kebaikan dilakukannya walaupun dalam keadaan yang aneh, yang tak mungkin dilakukan oleh orang lain. Diceritakan dalam kitab Saidul Khatir. Ada satu kisah yang menarik. Kisah orang buat baik. Ada seorang qadhi yang berpengaruh, ketua hakim, namanya Ibnu Abi Dawud. Ni qadhi besar. Orang takut, orang gerung, orang hormat ilmunya, ketegasannya. Disebut ketua hakim ni dia nombor 2 lepas sultan dalam hierarki sosial. Kan hari ni hierarki sosial kita yang pertama mungkin kita sebut sultan, yang kedua Perdana Menteri ataupun menteri. Dulu hierarki sultan yang kedua ialah qadil qudah, iaitu ketua hakim. Besar kedudukannya. Yang tengah dia sibuk menguruskan perbicaraan manusia, tiba-tiba di pintu mahkamah ada seorang lelaki minta izin masuk. Jadi orang tak bagilah, senang-senang nak masuk macam tu. Lalu kata lelaki ini, katakan kepada qadhi itu, ini Abu Ja'far nama dia. Aku ni Abu Ja'far.
Beritahu dia Abu Ja'far sedang berada depan pintu dia. Maka ketika mana Qadi Ibnu Abi Dawud dengar lelaki bernama Abu Ja'far, maka dia begitu nampak teruja. Maka dia perintahkan supaya masuk. Dan waktu mana Abu Ja'far masuk, dia menunjukkan keprihatinannya pada Abu Ja'far, melayannya dengan sungguh-sungguh, menghormatinya, sehingga menjadikan orang ramai terpegung dan hairan. Siapa Abu Ja'far ni? Sampai Qadi besar ni duk muliakan dia. Kemudian beri duit, bagi 5,000, ni 5,000 dinar, ambil, bagi duit. Dan Abu Ja'far tu pun pergi. Maka orang pun hairan, belum pernah Qadi tadi muliakan orang macam tu. Walau dia dah sibuk taqadi, urusan penghakiman, tapi dia boleh. Kita kadang-kadang nak tahu orang tu mulia tak mulia di sisi orang, seseorang, walau bagaimana dia sibuk, diluangkan masa. Ini memang orang special lah. Kita pun tahu special. Padahal dia sibuk. Sebab biasa orang sibuk, dia akan tu beri alasan, saya sibuk, awak jangan ganggu saya. Tapi ada orang tertentu, dia boleh menghilangkan kesibukan orang yang paling sibuk di dunia. Sebab dia ada tempat dalam hati orang ni. Maka orang tanya, Dr. Qadi tanya soalan sikit. Dah siapa orang tu? Ni Abu Ja'far tadi. Siapa? Kami tahulah Abu Ja'far tu siapa. Sampai macam tu Dr. Qadi buat baik. Tinggal kesibukan, beri duit pula tu. Kata dia tu kawan lama aku. Ceritanya, dulu aku miskin, fakir, papa ke dana. Dan bila mana aku lapar, aku mengadu kat kawanku ni lah. Aku jumpa dia, ini ja'i', aku lapar, aku kebulu. Maka kawanku ni, dia punya baik, dia tak pernah kata tak. Dia kata tunggu kejap boleh? Tunggu kejap. Maka dia pun datang bawa segala makanan, halwanya, yang dimanisan, rotinya, segala makanan yang biasa dimakan oleh orang waktu itu. Maka dia kata, kul, makan. Kata Qadi Ibnu Abi Dawud, waktu dia belum jadi Qadi, dia belum jadi terkenal, orang biasa, orang miskin. Dia kata, la akul hatta ta'kul ma'i. Aku tak nak makan sampai kamu makan dengan aku. Maka dia kata, apalah kalau, ya kadang-kadang antara kita kata tetamu ni, dia punya power, dia boleh paksa tuan rumah makan sekali. Yang tuan rumah kena turut lah, untuk jaga hati tetamu ni. Tak mesti makan-makan, melainkan dia ada alasan yang kuat. Maka orang ni kata, baiklah saya makan. Maka waktu dia makan, darah dia berceceran kat mulut dia, kawang dia tu. Makan darah keluar, Lalu kata Qadi Ibn Abi Dawud ni, waktu dia belum jadi Qadi, dia kata, apa benda ni? Apa benda? Ma'adha hadasalaka? Apa benda berlaku kepada kamu? Lalu kata kawan dia, marid ataupun marad, penyakit aku. Lalu kata Qadi ini, la budda an tukhbirani. Mu kena beritahu aku sebab apa sakit. Sebab sebelum ni tak sakit pun nampak sihat. Beritahu aku kenapa. Maka jawab dia, sebenarnya waktu kamu datang minta makanan aku memang tak ada makanan, aku pun tak ada duit. Tapi kat gigi aku ni ditampar dengan emas. Gigi ni berlubang, tampar dengan emas tu kuat sikit. Aku pergi kat doktor gigi, suruh cabut emas tu dan aku jual emas tu. Itu yang berdarah cecer ni dicabut gigi dia yang ada emas tu. Yang kita tahu harus orang lelaki dan perempuan menampal gigi dengan emas, kerana ia lebih kuat dan dia lebih menjaga baunya. Ataupun menggantikan gigi dengan emas. Gigi kita jongang, rongak, kita pun letak emas, boleh, harus. Maka lelaki ni dia ada sikit harta ni pada gigi emas dia tu, ada tampal sikit. Dia suruh cungkil tampal tadi, maka berdarah lah. Dijual emas tadi, dia beli makanan. Lihat orang yang pemurah, dia buat baik yang orang tak pernah sangka. Dan kerana itu aku muliakan dia. Walau dia tak ada benda, miskin, tapi dia cari macam mana nak layang juga kawan dia, tetamu dia. Jadi ini orang-orang yang saya katakan, bila Allah Ta'ala nak jadikan dia ni
yang disebut dalam hadis tadi, aqim fulanan, bangunkan lelaki ni. Nak jadikan dia tak berhenti buat baik dengan keadaan yang kita, tuan-tuan, kita akan berhenti buat baik. Sehebat mana kita akan berhenti buat baik. Dengan apa? Dengan alasan. Atau dengan tidak mampu. Dua benda ni menghentikan kebaikan kita. Alasan. Betul, kenapa tak pergi? Lama tak buat kuliah. Sibuk. Ada kerja sikit, nak bagi makan kambing, lembu. Alasan. Henti kebaikan yang biasa kita buat. Atau kerana kita tak punyai kemampuan. Apa tak pergi masjid, sakit kaki. Tiba-tiba bengkak lutut, tiba-tiba datang gaut tu tak pergi tu. Atau kita sebut sebagai ketidakmampuan. Tolong kawan sikit, tak boleh, betul-betul tak ada duit. Saya pun tak ada duit sebenarnya. Ketidakmampuan. Orang macam kita akan terhalang kebaikan dengan dua sebab ni. Sama ada alasan. Kita beri alasan. Benar tak benar alasan bergantung pada orang tu lah. Tapi dia akan beri alasan. Kenapa tak pergi kuliah? Jet lag lagi Ustaz. Naik kapal terbang. Ngantuk. Dia tertidur. Saya tengok awak ni jet lag dari awal lagi. Memang tertidur dari awal. Tak naik kapal terbang pun tidur. Dia kata itu dia punya alasan dia. Betul tak betul itu hal dia lah. Tapi kita ni, umur orang macam kita, macam saya, macam tuan-tuan, akan terhenti kebaikan kita dengan ada alasan. Betul tak betul alasan tu terpulang, depend pada orang. Yang kedua, pada ketidakmampuan. Memang tak mampu. Memang kita nak tolong sangat dia. Dia kata pinjam kereta, nak bagi, tapi memang kita pun tak ada kereta. Ataupun kereta kita satu ni je. Dan berbetulan kita pun nak guna ni, nak hantar anak sekolah. Kita memang pinjam kereta sekejap, nak hantar bini aku hospital. Kita pun, kebetulan saya ada urusan juga ni. Saya nak hantar anak saya ke sekolah misalnya. Maka kita ada keuzuran yang bersifat ketidakmampuan. Tetapi orang yang Allah Ta'ala kata bangun ini, bangunkan dia, dia tak ada dua ni. Dia tak ada alasan dan dia tidak ada istilah ketidakmampuan. Sebab dia akan buat. Itu yang dia cabut gigi pun dia buat. Kita kadang-kadang duit itu banyak. Ada dalam bank ada sikit, ASB ada, ASN ada. Tapi kita cuma kira duit dalam poket. Tak ada duit lah. Aduh, tak ada. Tak fikir kita nak pergi ambil bank nak tolong kawan. Tak ada. Dalam poket tak ada, kira tak ada. Orang macam kita, orang macam saya. Orang macam sebahagian tuan-tuan lah. Mungkin ada kalangan tuan-tuan yang darjat lebih tinggi. Tapi secara umumnya begitulah kita. Tapi orang yang Allah Ta'ala kata pada Jibril bangunkan dia, ialah orang yang tidak pernah berhenti buat ketaatan pada Allah tanpa sebarang alasan. Kerana itu kita akan jumpa orang-orang macam ni, yang mereka ni tak ada alasan. Maksudnya mereka tak pernah gunakan alasan untuk henti kebaikan. Buat je kerja mereka. Cerita tua ke, sakit ke, sibuk, memang ada je dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dalam hidup ini, kita dah sebut tadi orang beriman, kesibukannya ialah tambah kebaikan. Itu sibuk kita. Bahkan kita nak setiap umur-umur kita ke depan makin banyak kebaikan kita buat. Maka kalau kita belajar daripada satu ibadat, namanya solat berjemaah. Saya sibuk ikut mana pun saya solat berjemaah. Tapi saya takkan solat seorang diri. Andai kata saya tak dapat jemaah besar, jemaah kecil pun je, asal berjemaah. Andai kata saya tak dapat masjid, surau ke, kat hotel ke, saya berjemaah. Saya tak akan solat seorang diri. Macam mana pun keadaan, saya berjemaah. Paling minimum pun berjemaah dengan bini kita. Minimum lah kalau tak ada kawan-kawan kita, berjemaah dengan isteri kita. Atau berjemaah dengan anak kita, walau anak kita kecil. Cik budak ni, mesti berjemaah dengan abah. Itu latihan kita. Sebab itu Nabi SAW amat tekankan solat berjemaah, walau di mana kita berada. Sehingga Nabi kata, idza kanu thalathatan falyaumu ahaduhum. Kalau mereka bertiga, seorang jadi imam. Dia tetap kekal solat berjemaah. Mata tempat yang mana tak diadakan solat jemaah, syaitan kuasai kampung tu, syaitan kuasai tempat tu. Sebab tu rumah kita kalau tidak mau diganggu syaitan, maka buat solat jemaah di rumah kita. Suruh anak-anak berjemaah. Kalau kita memang berjemaah kat masjid, surau, anak-anak kita jemaah kat rumah. Suruh isteri kita berjemaah kat rumah. Ada keberkatan, kebaikan.
Maka ini yang kita katakan bahawa orang beriman, dia tak akan berhenti buat baik. Dan ini yang dimaksudkan, bangunkan fulan. Baik, selesai penafsiran pertama, yang kita namakan golongan murid. Yang kita dah sebut langkah murid tadi, bermula daripada menyesal, taubat, majlis ilmu, berkawan orang baik, berkawan para ulama, mujahadah. 6 jalan, 6 cara. Ada satu golongan lagi namanya arif billah. Orang arif. Orang arif ini Allah Ta'ala berfirman pada malaikat, anin fulanan, biar dia tidur, biar dia rehat. Biarlah dia rehat. Dia dah banyak, dah buat, biar dia rehat. Orang beriman bila mana mati, kata Nabi SAW, mustarih, dia sedang berehat. Orang beriman yang baik-baik yang mati itu, kita tak kata oh mati dia, tak, dia berehat. Mustarih, dia berehat daripada segala kepenatan dunia. Ya, memang benar orang beriman, semua orang beriman Allah Ta'ala akan beri dia rehat waktu mana dia mati. Sebab itu disebut dalam hadis, al-mautu tuhfatul mu'min, kematian itu kegembiraan orang beriman. Kalau keluarga dia sedih, itu hak keluarga dia lah. Tapi dia sendiri yang mati ni, dia mendapat kalungan kebahagiaan. Tuhfah ni maksudnya kalungan bunga. Tuhfah. Kita pergi kat mana tempat orang pun kalungkan bunga, panggil tuhfah. Maksudnya kegembiraan. Kematian kegembiraan orang beriman, bukan kerehatan orang beriman. Sehingga Rasulullah SAW bila mati orang beriman, Nabi kata mustarih, ni orang rehat, sedang berehat. Biarlah mak kita rehat, mak kita dah lama penat jaga kita, mak kita dah lama penat khidmat dengan kita, dah lama penat dengan ibadah. Hari ni Allah dah rehatkan dia. Biarlah ayah kita rehat, ayah kita dah penat untuk cari nafkah untuk kita, berjuang struggle untuk pelihara kita, mengajar kita, sibuk dengan kebaikan yang banyak. Hari ni ayah kita dah berehat. Biar ayah kita rehat, Allah dah beri kerehatan pada dia. Ni abang kita masih hidup, dia sekian-sekian buat baik, hari ni Allah dah rehatkan dia, dia dah berehat. Baik, ini secara umum rehat. Tapi golongan arif, mereka dah rehat dari awal sebelum mereka mati. Sehingga Allah berfirman pada Jibril, anin fulana, biarkan dia tidur, biarkan. Tentang kita gini, kalau sekiranya kita didatangi tetamu, ni Syekh Abdul Qadir bagi contoh tetamu, tuan-tuan suruh tak tetamu buat kerja, kita tak akan suruh. Kita suruh tetamu tunggu je makanan tu. Kita tak suruh dia basuh walau satu pinggang, tak ada. Kita tak kata tetamu, faham-faham dah makan, basuhlah sendiri. Tak akan ada orang cakap dengan tamu dia macam tu. Faham-faham dah makan tu, kemas-kemas lah, jangan pandai melantak je. Tak mungkin kita cakap begitu pada tetamu kita. Itu kan anak-anak kita mungkin. Tetamu datang, dia makan, kita kemas, pinggangnya kita basuh, makanannya sentiasa kita hidangkan, kita dudukkan di tempat paling selesa, kita tak ganggu dia, kita tak bebankan dia. Baik, ini tetamu. Bayangkan kalau orang tu dah jadi tetamu Allah. Allah Ta'ala dah beri dia kerehatan. Maka apa yang Allah berikan pada dia, maksud rehat. Apakah maksudnya orang arif kerjanya cuma tidur? Kalau begitu kita semua orang arif, sebab kita tidur. Arif, rehat. Maksud tidur di sini, orang-orang arif ini dia tidak lagi melakukan ibadat dengan keadaan terbeban atau beban, melainkan dia rasa kemanisan. Sebab itu bila disebut gugur taklif kewajiban, bukan maksud dia tak semayang. Dia tidak melihat solat macam kita lihat solat. Dia tidak melihat ibadat macam kita melihat ibadat. Kita kan bila lihat ibadat, apa dia? Ada bebanan. Kalau cerita nak puasa, oh hari ni nak puasa pula, tengah hari nanti orang nak ajak makan tu, kita berkira-kira puasa tak puasa. Kita terasa bebanan. Nak baca Quran tak baca lagi hari ni, bila nak baca ni, rasa bebanan. Nak pergi kuliah pula, Allah kuliah, ustaz pula kuliah lama pula ni, Allah berat ni, nak duduk lama-lama misalnya, datang bebanan. Itu yang saya sebut tadi, orang murid dia ada mujahadah, lawan. Bebanan tadi dia lawan lah. Dia sebut Allah, kuliah pagi ada, duha lagi ada, banyak kuliah hari ni, penat ni nak pergi ni, dia rasa bebanan.
Tetapi tidak pernah terbeban oleh orang arif untuk buat semua benda itu. Ini disebut rehat. Orang arif tak terasa beban nak bangun qiyamul lail. Kita tuan-tuan kalau suruh bangun qiyamul lail, kau berapa qiyam? 3. Allah. Tengok jam, tidur 1 pagi, bangun ke 3, meletup kepala saya. Orang macam kita. Tapi kita buat juga. Buat. Tapi tahulah nguak dia berapa puluh kali. Dia nguak daripada takbiratul ihram sampai beri salam. Tapi dia mujahadah. Kadang tertidur dalam sujud, tertidur dalam tu. Maka benda tu dia buat. Tapi orang arif dia tak rasa benda tu. Malamnya ditunggu. Bahkan bila malam berlalu dia bersedih. Allah, keseronokannya sudah berlalu. Sebab itu diceritakan bila dekat kiamat, matahari naik sebelah barat. Itu semua maklum. Tapi sebelum matahari naik sebelah barat, disebut dalam hadis Nabi SAW, matahari tak akan keluar selama 3 hari. 3 hari matahari tak keluar. Dan bila dia keluar hari yang ketiga, dia keluar belah barat. Waktu itu orang-orang lalai rasa lamanya tidur. Lama tidur. Tak siang-siang. Orang-orang yang ahli ibadat kata, Masya Allah, seronoknya malam ni, panjangnya malam ni, seronok. Mereka terus bermunajat, merasa gembira. Seronok malam tu, kerana panjang. Tetapi kita ni, kalau waktu panjang untuk berseronok, kan kita suka. Kita cakap dengan isteri kita, awak pergi beli belah lah. Esok baru saya ambil awak. Oh, seronok bini. Esok bang, ni ambil duit ni, sebakul pergi beli belah. Esok saya ambil. Daripada 10 pagi esok saya ambil awak. Seronok dia. Sebab itu memang keseronokan dia. Cuba kita kata, okey awak pergi beli belah, ni pukul 10, 10.30 saya ambil. Kabut dia. Oh bang, setengah jam. Ni baru jalan satu kedai, tak dang nak beli. Baru tanya khabar je. Habis awak nak berapa jam? 2 jam. 2 jam pun tak ada bang. Tu baru pilih 2 jam tu. Tak beli lagi, pilih baru. 3 jam. 3 jam pun belum tawar lagi bang. Nak nawar tu 3 jam. Habis berapa jam? 2 hari. 2 hari sempat 2 hari. Sebab sale dia 2 hari. 2 hari okey bang. 2 hari bagi duit 2 bakul. Oh seronok dia. Beli belah. Dia lupa dia penat. Dia lupa dia tua. Lupa belaka tu. Dia lupa dia sakit lutut. Dia lupa dia pening kepala, gastrik. Semua penyakit dia hilang kat pasar. Sebab apa? Dia seronok. Doktor test lah. Bini yang kata sakit kepala bang, sakit perut. Ni saya nak bagi awak pergi beli belah. Hilang sakit perut. Tak sempat jumpa doktor. Pergi beli belah emas ni. Awak pakai daripada ujung jari sampai ujung kaki awak. Sebab benda dia buat tu seronok. Kita bersama, kita orang lelaki pula. Kita nak keluar kawan kita. Nanti kita awak keluar kawan sejam je tau. Lewat-lewat tidur kat luar. Kita bola tension sejam. Baru senyum baru ke kawan. Tak sempat sembang tajuk ni. Belum buka tajuk mukadimah ni. Sebab nak sembang kawan kita ni banyak tajuk ni. Daripada tajuk domestik sampai international. Sampailah perang Ukraine Rusia. Ni orang lelaki punya tajuk luas. Orang perempuan punya tajuk boleh belah je. Lelaki tajuk dia antarabangsa. Habis semua. Negara orang, planet orang semua dijaga. Cerita apa lah, lepak lah ikut suka abang lah. 5 hari pun tak apa. Suka 5 hari boleh keluar kawan. Kita ada waktu memang kita seronok. Tentang orang arif billah. Seronok mereka bila mereka berada dalam waktu mentaati Allah. Sebab itu mereka suka kalau malamnya panjang untuk ibadah. Mereka suka berada di hadapan Al-Quran sehingga mereka khatam dengan satu nafas bacaan. Maksudnya ialah mereka baca Quran sampai habis. Itu panggil satu nafas bacaan. Kita baca berhenti, tengok SMS baca, tengok WhatsApp baca, tengok Facebook, baca Quran, lepas tu makan mi goreng, baca Quran. Baca Quran lepas tu dengar lagu kejap. Nak bolehkan habis tu keliling rumah. Nak habis surah Yasin je, bukan Quran 30 juzuk. Tapi macam-macam benda dah buat. Dah reply mesej 200 mesej malas. Nak boleh habis ke Yasin. Sebab kita tak rasa tu. Mereka bila baca Al-Quran sampai khatam. Jangan kita dengar khatam sekali, khatam 2 kali. Satu hari. Khatam 3 kali, khatam 4 kali. Sebagian mereka khatam 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Apa benda ni mereka baca? Itulah keseronokan.
Itu keseronokan. Tuan-tuan tengok anak-anak kita yang main game ni. Tanya dia berapa puluh kali game dia main. Tu kali yang ke-100 dia main. Dia punya seronok. Biji mata dia tak arah ke arah lain. Tengok telefon, tengok komputer, main game. Suka dia. Sebab itu keseronokan orang lalai. Apa tadi keseronokan orang yang menjadi tetamu Allah? Artinya orang arif ni, tuan-tuan, bila dibuat ibadat, seperti dia mendapat segala limpahan hidangan Allah yang paling lazat. Maka dia tak berhenti untuk terus menikmati hidangan Allah yang berupa ketaatan. Kerana Allah Ta'ala bila sayang seorang hamba, Allah hidangkan kepadanya pelbagai kelazatan makanannya, dan makanan itu, kata ulama, ialah ta'at. Ta'at. Ta'at ialah makanan orang arif. Ta'at ialah kelazatan orang arif. Ta'at ialah kegembiraan orang arif. Ta'at ialah kebanggaan orang arif. Ketika mana orang lain berbangga dengan kereta besar, dengan harta banyak, atau rasa senang dengan rumah besar, harta melimpah, mereka senang dengan ibadat mereka. Bukan maksud bangga dengan orang beritahu aku ibadat banyak, bukan. Senang, rasa senang. Sehingga sibuk mereka dengan yang kita dah bacakan hadis. Orang beriman sibuk menambah umurnya ialah kebaikan dia. Setiap kali bertambah umur, tambah kebaikan dia. Sehingga dia benar-benar taat. Baik, ini huraian yang pertama. Antara baina al-farq bainal murid wal arif. Yang kita sebut hadis yang Allah berfirman kepada Jibril, bangunkan hambaku dan tidurkan hambaku. Maka kita dah maklum, ini wajah atau penafsiran pertama. Baik, penafsiran kedua disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Maksudnya ialah tidur si fulan. Artinya yang ni aku tak nak dengar suara dia, aku tak nak tengok dia buat ibadat padaku kerana aku benci pada dia. Sebab itu bila Allah ilhamkan kepada kita menyebut nama Allah, itu tanda Allah sayang. Tapi bila kita tak diilhamkan menyebut namanya, maka itu tanda Allah murka. Bila Allah ilhamkan kepada kita buat baik, maka itu tanda Allah sayang. Kalau kita tak diilhamkan buat baik, bukan sebaliknya, itu tanda Allah murka. Sebab itu para ulama menyebut beberapa tanda kita boleh tahu Allah suka pada kita atau Allah murka. Antaranya ialah bila mana kita suka menyebut nama Allah, itu tanda Allah suka. Kita, tuan-tuan, secara logik gini, kalau tuan-tuan tak suka orang tu, disebut nama kita, kita marah tak dia? Marah. Awak jangan sebut nama saya. Kita kalau benci seseorang, kita kata, awak jangan sebut nama saya. Jangan sebut. Jangan sebut apa. Diam je. Jangan panggil saya bro ke, brother ke, pulang pun tak nak. Jangan sebut nama saya. Kita marah disebut nama kita. Kenapa kita tak suka dia? Kita tak suka. Maka kita kata jangan sebut nama saya. Maka bila Allah Ta'ala murka seorang hamba, Allah jadikan dia tak sebut nama Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita takutlah setiap hari, hari-hari kita tidak menyebut nama Allah. Sebab itu kita diajar menyebut nama Allah sentiasa. Dan kerana itu Allah kata, wadhkurullaha zikran katsira. Sebut nama aku dengan sebutan yang banyak. Sebab itu kita kalau istighfar 100 kali, kita tak kata banyak. Kerana kita boleh buat lebih banyak. Banyak mana, Ustaz? Banyak yang mana kamu masih boleh buat banyak, maka itu banyak. Saya boleh zikir 100. Boleh buat lebih? Boleh. Maka yang lebih itu yang banyak. 200 ke? Boleh lagi? Boleh. Itu yang banyak. Yang lebih tu, maka kita menyebut nama Allah banyak-banyak. Yang kedua, tanda Allah Ta'ala sayang bila kita buat taat yang bersifat perintah. Yang wajib dipanggil wajibat. Benda-benda wajib semua kita buat, itu tanda Allah sayang. Sebab disebut dalam hadis tentang sayang Allah, suka Allah bila hambanya melakukan perkara yang wajib. Dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, tak ada benda yang aku suka hamba ku buat selain daripada apa yang aku fardukan padanya, mimma aftaratu alaihi. Sebab tu orang yang suka buat benda-benda yang Allah fardukan. Wa imma namanya fardu ain atau fardu kifayah. Dia buat. Tutup aurat, dia tutup. Suruh semayang, dia semayang. Puasa, dia puasa. Ramadan, suruh zakat, dia keluar zakat. Suruh haji, dia buat haji. Maka orang ni Allah Ta'ala sayang dia. Dan itu tanda Allah redha pada dia. Dan yang ketiga, bila mana seorang tadi suka buat benda sunat-sunat. Semua benda sunat-sunat atau disebut sebagai masnunat.
Semua benda sunat-sunat ni dibuat belaka. Suka dia. Daripada siwak dia suka. Bila dia buat sesuatu dibaca bismillah. Naik kenderaan baca doa. Masuk bilik air baca doa. Allah suka dia. Allah redha dia. Sehingga Allah sentiasa nak dengar suara dia memuji Allah. Ni orang yang Allah kata tidurkan dia, ni aku tak nak dengar suara dia. Biar dia masuk jambang tak baca doa, keluar jambang tak baca doa, naik kereta jangan baca doa, jangan baca. Aku tak suka suara dia. Aku benci pada dia. Sehingga dia tidak terhilang untuk berzikir atau untuk buat benda fardu atau buat benda sunat. Sebab itu kita kena takut bila kita buat satu perkara sunat lalu kita tinggalkan, kita takut itu alamat Allah tak suka kita. Kata para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in, bila mana mereka buat perkara sunat, satu tanggungjawab mereka ialah memelihara sunat. Makna katanya kalau kita memang biasa qabliyah subuh, memang gitu, maka kita tetap buat. Andai kata kita datang lambat, kita qada qabliyah subuh tu. Lambat saat datang-datang ustaz dah solat, ataupun orang dah iqamat. Atau saya sakit perut tadi tu datang lambat, orang dah solat rakaat kedua, mana qabliyah subuh, lepas ni kita qada. Saya datang saat orang dah qamat, tak sempat qabliyah zuhur, qabliyah lepas tu qada. Saya tak sempat lah ba'diyah ni, isyak ni, duk sibuk tetamu datang, ba'diyah lepas tu qada lah. Kerana menjadi satu sifat para sahabat, bila mana mereka buat benda sunat, mereka takkan tinggalkan. Sebab itu para ulama menyatakan boleh qada perkara sunat yang kita tinggalkan, boleh qada. Dibenarkan kita qada, diharuskan, bahkan disunatkan. Jadi kalau kita tertinggal mana-mana benda sunat, kita qada lah. Kita biasa sedekah RM100, tertinggal. Dah bulan ni duduk pergi melancong, sehari jemaah tak ada. Baik jemaah ni double kan lah. Itu qada kita. Saya biasa derma RM50 seminggu contoh. Dan jemaah lepas saya pergi melancong misalnya, saya pergi berjalan balik kampung, jadi tak sampai jemaah lah, balik kampung musafir. Tapi kita memang jadi amalan kita tiap hari buat derma misalnya, maka qada. Kita baru pulang balik, qada. Berapa seminggu awak kasih? Saya bagi RM10. Okey, awak bagi RM20. Itu cara kita qada. Bukan kita ingatkan balik ni yang minggu lepas ni. Tak apa pun kebaikan kita qada. Hatta kebaikan kita pada manusia. Kita biasa ni ada kawan-kawan yang kita suka, kita buat baik pada dia. Saya selalu beri dia ni. Setiap kali musim durian, kita hantar durian. Sekarang mutang, kita hantar mutang. Kawan baik kita hantar. Kita biasa kalau musim durian ni kita hantar seminggu sekali. Oh minggu tu tak dah, minggu kedua baru sempat, bagi 2 kali. Ni ustaz, ni yang minggu lepas saya nak bagi, jadi ni minggu ni, tu jadi 10 biji tu. Tentang kita amalkan qada, kebaikan. Jangan sengaja macam beruntung pula kita tak buat yang lepas. Tak ada istilah untung. Kita bila terlepas satu kebaikan, saya akan qada kebaikan. Tak kira kebaikan tu bersifat apa pun, baik saya katakan material, baik berkait dengan sikap, sifat, semua. Kita biasa ni dengan isteri kita selalu cium isteri kita, contohlah cium anak-anak. Ada sehari lupa, qada balik cium 2 kali ni. Ni abah nak cium 2 kali, patut ayat abah cium semalam, lupa sibuk, cium 2 kali. Ni untuk semalam, ni untuk hari ni. Kan itu kebiasaan kita. Supaya dia tahu kita tinggal tu kerana sebab, bukan kerana kita tak sayang, tak suka. Kan itu saya katakan para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in, bila mana mereka buat satu kebaikan, kalaulah tinggal, mereka akan ulang balik qada yang kita amalkan. Walaupun dia sunat je ustaz, tak ulang, seolah-olah dia macam wajib. Kenapa? Kerana tanda Allah sayang. Dan yang keempat, tanda seorang tu Allah Ta'ala sayang, ditinggalkan perkara yang haram, yang Allah larang. Memang dia tak nak buat, sejauh-jauhnya dia tak akan buat. Itu tanda Allah sayang. Maka orang macam inilah yang dimaksudkan bangunkan dia. Maka Allah hiasi orang ni, kata Syekh Abdul Qadir, untuk dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Allah bersihkan hatinya, Allah sempurnakan tauhidnya, Allah tambah yakin dia, Allah tambah makrifatnya, sehingga dia benar-benar jadi orang baik. Dalam dirinya terusir segala anasir jahat. Itu yang dimaksudkan dia tak buat jahat lagi, ataupun disebut sebagai mahrumat
atau manhiyat. Apa pun benda-benda haram, benda-benda yang dilarang, dia tak akan buat. Kerana Allah dah bersihkan hatinya daripada segala anasa jahat. Dia tak ada lagi nak fikir nak ngumpat. Dia tak ada fikir lagi nak musuh orang. Dia tak ada lagi fikir nak kedekut. Dia tak ada lagi fikir nak wasangka buruk. Dia tak ada lagi fikir nak benci pada orang. Dia ternyata segala anasir jahat dalam dirinya Allah Ta'ala bersihkan. Tetapi ini tanda Allah Ta'ala sayang. Orang ni Allah kata bangunkan dia. Kerana dia sentiasa sedar mana kekurangan dia. Dia sentiasa muhasabah mana kesilapan dia. Tapi orang yang Allah kata tidurkan dia, ni aku tak nak peduli dia. Maka orang ni tuan-tuan sentiasa lalai. Dia tak tahu dalam dirinya besaran kejahatan. Bukan membusuk kejahatan dalam dirinya. Dia bukan cerita busuk hatinya, busuk semua dia. Dia tak sedar dia telah melakukan perkara yang Allah murka dalam dirinya. Dia tetap cuba tagih kasih sayang Allah dengan berkata yang penting Allah sayang kita. Sayang macam mana? Semua benda yang Allah suruh kamu larang. Semua yang Allah suruh kamu tak buat. Semua yang Allah larang kamu langgar. Lalu kamu dakwa Allah sayang. Ini kebodohan apa? Kebodohan yang apa yang kamu nak sebut? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nilai diri kita. Kalau sekiranya Allah Ta'ala sayang pada kita, maka apa yang Allah jadikan? Allah bangunkan sentiasa, Allah segarkan kita, Allah motivasikan kita untuk buat baik, memburu cintanya, sampai kita dapat cinta Allah, maka kita akan dibersihkan oleh Allah daripada segala kekotoran, diwangikan oleh Allah, diberi pakaian yang baru. Apa maksud pakaian baru? Ketakwaan. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. Kita tak lagi pakai pakaian dulu. Maksud pakai pakaian dulu lalai, lara, tak ada. Ini pakaian takwa. Dalam hidup kita bicara dosa dan pahala. Dalam hidup kita bicara redha Allah atau murka Allah. Kita tak lagi cerita kehendak kita. Yang penting saya puas hati dengan benda tak. Ini bukan cerita puas hati awak. Allah suka tak? Allah suka saya buat. Allah larang saya tinggal walau saya tak puas hati. Tentang orang yang kita sebut dalam peringkat cinta ini, maka dia tak akan lagi berikan hak dirinya. Kita kan ada hak diri kita, atau kita sebut ego kita, nafsu kita. Tak, saya beri kehendak Allah. Saya kalau boleh nak tidur lama, tapi kerana saya tahu hak Allah untuk disembah dan diibadat, saya bangun untuk beribadat. Saya kalau fikir duit ini untuk belanja saya seorang je, tapi dia saya fikir hak Allah yang Allah perintahkan untuk saya berkongsi kebahagiaan ini, kebaikan ini dengan semua orang, maka saya lakukannya. Walaupun yang penat kerja saya, dia tu tak penat, Ustaz, relax. Tapi Allah ajar saya, Allah suruh saya. Maka saya tak nampak penat kerja tadi menghalang saya untuk infak harta saya. Tak adalah kita kata, oh sedaplah awak, saya yang penat kerja, awak nak sedekah je. Kita tak akan cakap macam tu. Tak ada di kalangan hamba Allah, lain cara dia. Maka Allah dah ubah kita sehingga kita benar-benar dicintai oleh Allah waktu itu. Umpama kita seperti tetamu raja, Allah hilangkan sifat takut dan sifat penat lelah kita. Ada pun sifat takut yang dimaksudkan ialah kebimbangan. Tetapi manusia, macam mana pun dia kaya, dia ada penyakit bimbang. Tapi tidak pada pencinta Allah, Allah hilangkan kebimbangannya. Manusia ni walau macam mana pun dia bagus, power, dia mesti ada penyakit bimbang. Dia dah kaya, dibimbangkan jatuh miskin. Walau kaya, dia sekarang berada dalam posisi kaya, tapi apa yang dibimbangkan? Miskin. Dibimbang anak dia tak terjaga, walaupun anak dia sudah berada dalam jagaan. Ni yang jenis suap sarapan pagi dah bimbang makan tengah hari nak makan apa. Sampai dia tidak dapat menikmati kelazatan sarapan. Mak tengah suap, dia tengah hari nak makan apa? Tengah suap tengah hari pula, ni malang nak makan apa? Kebimbangan dia. Duit dah banyak tapi bimbang lah. Tahun depan macam mana tahun depan? Kenapa cerita tahun depan yang belum berlaku? Duk fikir jauh sangat sehingga dia ada penyakit bimbang. Itu pernah saya ceritakan pada tuan-tuan satu kisah yang disebut salah seorang daripada guru kami. Dan buku tu saya ada terjemah dia, ataupun saya ada semak buku tersebut. Dia tajuk dia dalam bahasa Melayu, Tanggungjawab Cik Suami. Tajuk dalam bahasa Melayu. Saya bawa satu kisah dalam tu. Bila ada seorang ibu, dia ada 2 orang anak perempuan dan berkahwin. Ibu ni dia hasut anak perempuan dia. Dia kata orang lelaki ni bukan boleh percaya sangat.
Jadi kamu hendaklah sentiasa ambil duit suami kamu, minta duit, jangan simpan. Nanti kan dicerainya kamu, tak ada apa kamu, kosong, zero. Maka anak pertama ikut nasihat mak dia. Setiap kali suami bagi duit, simpan. Lepas tu minta lagi, bang duit tak cukup, bang duit tak cukup. Kerana dia wasangka buruk bahawa nanti dia mungkin diceraikan. Dia fikir walau baru kahwin ni. Ada orang dia punya falsafah tak betul. Dia kata kita perempuan ni kena kerja. Orang lelaki kita bukan boleh percaya sangat. Nanti dah kahwin lama dicerainya kita. Kalau kita tak kerja macam mana nak makan apa? Nak makan meja. Itu falsafah buruk yang ditanamkan oleh setengah orang pada dalam perkahwinan. Dia kahwin, dia dah wasangka buruk suami. Orang lelaki ni bukan percaya. Nanti dicari yang lain, ditinggalnya kita. Jadi kita kena ada kerja. Senang kita nak lari dari dia. Kita ada kereta sendiri, rumah sendiri. Kalau dihalau kita dah ada rumah. Dia bina pemikiran buruk. Dia tak nampak keberkatan perkahwinan. Sebab tu dia nampak duit suami dia, duit dia, duit dia, duit dia. Tu falsafah dia. Ni pelik orang ni. Hukum kan macam tu. Itu bukan hukum tu, dia panggil serakah. Hukum serakah kamu. Kerana perkahwinan ini perkongsian. Jangan cerita duit dia, duit kita. Duit kita, duit kita. Nampak tamak tu. Nampak buruk serakah kamu. Jadi si perempuan pertama ni bukan nak marah ke perempuan ni. Nasihat perempuan. Si perempuan pertama ni ikut cakap mak dia tu. Maka ambil duit dengan suami dia. Ambil. Seolah-olah dia memang betul-betul bimbang suami dia akan cerai. Ni baru kahwin. Ni cerita baru kahwin. Mak dah ajar ayat tu. Yang seorang lagi adik dia ni tak ikut mak dia. Dia tak pernah minta duit suami dia. Mereka bila suami dia bagi, dia ambil lah. Dia tak pernah nak sorok duit tak. Dia macam biasa. Macam biasa. Lalu mak dia kata, mu ni bodoh lah, bodoh. Kenapa kamu tak takutkah kamu nanti akan diceraikan? Mak dia kata, saya ni bila saya menjadikan lelaki ni suami saya percaya dia. Dan apa pun berlaku saya serah pada Allah. Tapi saya percaya suami saya. Dek wasangka dia baik, dia lah yang kekal rumah tangga. Yang si kakak tu bercerai betul, cerai. Sebab dia sentiasa tanam wasangka buruk, nanti diceraikan, nanti diceraikan. Tuan-tuan, saya baca satu kajian. Kisah isteri-isteri yang suka simpan kuku panjang. Diorang buat satu kita katakan cari tanya setiap individu ni, tanya. Buat kuesioner lah pada wanita. Kenapa simpan kuku panjang? Dia kata senang kalau kita gaduh suami, kita cakar muka suami. Kata mereka, tujuan kuku panjang sebagai aset pertahankan diri. Tuan-tuan, macam mana dia boleh wasangka buruk macam tu? Ya benar, keganasan rumah tangga di Amerika Syarikat. Walaupun mungkin statistik saya dah lama, saya tak baca kajian baru. Tapi umumnya saya rasa masih lagi kekal momentum dia. 75% keganasan rumah tangga, sehingga ramai isteri belajar boxing lah, belajar itu, belajar ini. Dan kebanyakan mereka menyimpan kuku panjang. Kenapa itu? Kata mereka untuk cakar muka suami kalau apa-apa. Tentang ini wasangka yang bahaya. Wasangka yang bahaya. Orang-orang ni ialah orang sentiasa ada penyakit bimbang. Penyakit bimbang ni bahaya. Dia kahwin pun tak bahagia sebab dia sentiasa bimbang. Dia terlepas ni suami aku nak buat apa pula? Apa bala pula datang ni? Dia tengok suami dia. Dan suami pun sama. Bini aku apa benda pula nak ni? Dia wasangka buruk. Tentang kalau dalam perkahwinan wasangka buruk, macam mana nak bahagia? Wasangka buruk. Tak betul lah berlaku. Macam tu. Kita bukan wasangka betul. Tak betul tu sebab bermula dari wasangka. Dan bila betul berlaku, tengok betul tadi dia buat benda salah ke buat benda betul. Kalau dia buat benda tak bertentangan, mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan yang banyak. Kalau dia buat benda bertentangan dengan syariat, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pengajaran kepada dia dan juga pengajaran kepada kita. Maka di sini kita sebut bila seorang itu dekat dengan Allah, penyakit yang Allah hilangkan kebimbangan. Sebab itu dia tak bimbang masa depan dia. Dia serah pada Allah. Dia bukan dia tak ikhtiar, dia ikhtiar. Tapi dia tak bimbang. Dan dia tidak bergantung pada sebab. Betul, dia mengambil segala sebab. Bergantung tidak. Kerana orang arif billah, bila dia bergantung pada sebab, Allah hukum dia. Dia tak boleh bergantung pada sebab. Kerana Allah Ta'ala nak beri kepada dia jalan keluar tanpa disangka. Sebab itu disebut dalam hadis, aba an yarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan
untuk memberi rezeki kepada hamba yang beriman, melainkan dengan jalan yang tak disangka. Maksudnya gini, kita tuan-tuan, kita kan bila hubungan dengan sebab tu kuat. Maksudnya kita diajar dengan kerja dapat rezeki, dengan CJ dapat pekerjaan, itu panggil jalinan sebab musabab. Sebab musabab ni boleh tak? Ya boleh, kena. Memang kena buat. Dan Allah Ta'ala perintah supaya mengambil sebab musabab. Tapi boleh tak bergantung? Tak boleh. Kalau kita bergantung, kalau kita orang dekat dengan Allah, Allah hukum kita. Saya ambil satu contoh ringkas. Ini satu tajuk panjang, contoh yang beratus. Saya boleh ambil satu contoh. Waktu Nabi Yusuf AS, dia takbir mimpi kepada seorang yang akan lepas daripada penjara. Kemudian dia kata apa? Sebut namaku di sisi Tuhanmu. Nanti kalau kamu dah bebas, tolong beritahu raja tu aku di penjara ni. Ya, sebab tu boleh tak? Boleh. Tapi oleh kerana Nabi Allah Yusuf orang dekat dengan Allah, dia mula tegak pegang pada sebab itu. Maka yang diingatkannya supaya beritahu pada raja, terlupa ingat selama 7 tahun. Lupa. Sehingga berlaku raja tu bermimpi melihat lembu dan melihat yang kita maklum tadi. Barulah diingat balik Yusuf dalam penjara. Ya, diharuskan, tapi tidak bagi orang yang arif billah. Sebab itu kadang-kadang kita pun lihat bila Allah sayang kita, kita dok sangka ni anak sulung lah yang akan fit ataupun akan tanggung keluarga. Sebab dia bijak belajar, tiba-tiba dia belajar senyap duduk kat Canada, tak boleh balik. Ni anak bongsu yang kita tanya, anak jiran sebelah jaga dia. Tengok anak dia jaga dia waktu tua. Bukan anak dia dah ke mana pergi, tiba anak jiran sebelah bermurah hati jaga dia. Berlaku kejadian ni. Dia tolong jaga jiran dia. Ada orang duk ingat isteri dia akan jaga dia, suami dia akan jaga dia bila hari tua. Rupanya tak, orang lain jaga. Siapa? Adik-beradik dia jaga, mungkin nenek dia jaga dia. Semua benda tu dia dalam ilmu Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dalam hidup ni, kita boleh ambil sebab, tapi jangan bergantung pada sebab. Kerana Allah sayangkan kita, Allah akan jadikan sebab itu bukan daripada apa yang kita fikirkan, daripada apa yang kita tak sangka. Akhirnya kita ingat kejayaan kita dengan CJ kita bawa, bukan dengan pekerjaan yang tak ada kaitan dengan CJ kita. Saya CJ bagai engineering, arkitek, sekian-sekian. Rupanya rezeki saya dekat jual cendol je. Allah jadikan yang tu. Saya pun mula nampak bahawa saya belajar tak patut belajar kerana saya nak dapat duit. Belajar untuk dapat ilmu dan disiplin. Masalah rezeki kita tak ditentukan oleh cara kita belajar. Rezeki urusan lain. Tuan-tuan belajar, ini urusan lain. Belajar untuk kita dapat ilmu, untuk belajar tawaduk, untuk kita disiplin. Jangan ajar anak kita dengan belajar cari duit. Tuan dah tengok, saya dah tengok ramai orang, dia belajar lain, dia kerja lain. Dia degree lain, dia bidang lain. Ramai dah. Semua benda nak tunjuk pada kita, belajar bukan nak cari duit. Belajar ni untuk cari ilmu, untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.